Oke, salam dan salam sejahtera. Dan kita semalam dikejutkan dengan berita panas dikeluarkan oleh Espraim. Apabila Espraim mengeluarkan kenyataan bahawa sedang memburu dua individu termasuk menantu Tan Sri Midi Yassin, ya. Dan di sini kalau kita lihat Espraim sedang mengesan dua lelaki, termasuk Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu Tan Sri Midi Yassin, bagi membantu siasatan isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik, ya, pekerja asing. Ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, ya, yang waktu itu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, dan Menteri Dalam Negeri dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Apa yang saya lihat daripada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini, ya, kita lihat bahawa pada Februari yang lalu, ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun menafikan bahawa dia tiada sebarang penglibatan, ya, dalam memberi kontrak berkaitan dengan menantunya Azlan, ya, sewaktu dia menjadi Perdana Menteri waktu itu, ya. Dan apa yang kita lihat di sini, beliau menyatakan juga, saya sebagai Perdana Menteri, ya, waktu dia jadi Perdana Menteri, ya, pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NIISE dan Iris Corporation Berhad dijalankan secara tender terbuka. Yang mana Muhyiddin juga berkata tiada ahli keluarganya mempunyai hubungan dalam Iris Corporation Berhad, sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Ini kata dia, ya. Pada 2020, ya, pentadbiran Muhyiddin pernah mengumumkan, ya, NIISE, ya, sebagai sistem yang lebih baik bagi menangani kelemahan sistem imigresen Malaysia, MyIMMS, ya, yang dikatakan tidak mendapat mengesahkan pergerakan warga asing. Dan kemudian NIISE dilancarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada April 2021, diketuai oleh menterinya ketika itu ialah Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Jadi kalau kita tengok hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin kata anak menantu dia tak terlibat. Tetapi hari ini dia melarikan diri. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana inilah penipuan politik yang selama ini mereka nak kuasa kerana mereka takut mereka akan terjerat. Isu ini bukan membabitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin seorang, tetapi membabitkan Hamzah Zainuddin. Sebab itu mereka terlalu takut sampai, saya percaya, sampai mereka bermain dengan fitnah, pembohongan, kata kerajaan hari ini gagal, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh mentadbir, dan itu adalah alasan untuk mereka berbohong kepada rakyat agar rakyat percaya dengan hujah mereka untuk mereka dapat menawan PRN di 6 buah negeri ini. Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin memang sengaja pergi untuk tidak kembali sementara waktu. Mungkin dia akan kembali nanti, tetapi bukan waktu ini. Dan perkara ini mereka sudah tahu bahawa PRN 6 buah negeri ini boleh menjejaskan Perikatan Nasional. Dan saya percaya ini adalah komplot di antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin yang boleh menyebabkan mereka ini keluar negara. Bagaimana seorang yang sedang disiasat oleh Espraim dan mereka ini boleh senang-senang keluar ke luar negeri? Saya percaya ada orang dalam terlibat dalam isu ini. Bagaimana orang itu boleh keluar daripada negara ini kalau tidak ada orang dalam, yang mana saya percaya ini adalah budak kita yang Datuk Seri Hamzah Zainuddin masih simpan mungkin di immigration dan sebagainya. Kerana dia Menteri Dalam Negeri dan dia pasti ada orang-orang dia yang terlibat dalam perkara-perkara ini. Itu yang saya nak lihat, ya. Dan isu yang lain, ya. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin patut Espraim heret dan siasat mereka dan tanya di mana anak menantu dia yang pergi. Tan Sri Muhyiddin Yassin jangan kata dia tak tahu, sebab benda-benda ini yang dia kata tak tahu dan hari ini dibongkar. Tetapi anak menantunya melarikan diri. Hamzah betul-betul terbabit dalam isu ini. Sebab itu mereka begitu ketakutan hari ini. Jadi Hamzah Zainuddin, sebelum ini kau pegang Menteri KDN, kau rasa kuasa itu sepertinya kamu tak jatuh. Hari ini kita akan buktikan bahawa Perdana Menteri pun dah masuk penjara, iaitu Datuk Seri Najib. Apalagi orang seperti Hamzah Zainuddin dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, yang menjadikan kerajaan itu satu kerajaan kepunyaan diri mereka sendiri untuk mencari keuntungan.
Hamzah Zainuddin seperti mana yang kita ulas selama ini. Anak sendiri mencuri minyak masak pun tak tahu. Sebab itu benda-benda seperti ini mereka biarkan kerana mereka mencuri lagi besar daripada minyak masak. Ini dalam Kementerian Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin perlu menjawab isu ini. Jadi jangan dia lepas tangan. Kita rakyat harus melihat kepada Hamzah Zainuddin antara yang terbabit. Ini kementerian dia. Perdana Menteri adalah waktu itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hamzah Zainuddin dilantik oleh Muhyiddin Yassin untuk menjadi Menteri KDN. Jadi mereka ni bersekongkol sama-sama. Sebab itu kita lihat dana pilihan raya mereka begitu besar. Sebab itu kita lihat duit dalam akaun parti mereka begitu banyak. Ini antaranya lah. Duit-duit ini mungkin dia tak gunalah akaun parti bersatu. Mereka gunakanlah akaun siapa-siapa yang ada di luar tu. Tapi projek ini memang melibatkan isu rasuah, ketirisan yang sangat besar. Percayalah. Inilah yang kita tidak mau kalau kita memilih pemimpin yang salah. Mereka hari ini memainkan isu Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah tak boleh mentadbir negara. Sebenarnya mereka inilah sabotas kerajaan yang ada hari ini. Mereka inilah penderhaka kepada negara. Mereka nak kuasa politik itu bukan untuk rakyat. Tapi hari ini dia sebut tentang isu rakyat. Mereka dalam waktu 33 bulan mereka merompak duit rakyat. Mereka mencuri duit rakyat. Tetapi rakyat disuruh keluar duit sendiri untuk menyelamatkan kita sendiri yang tak makan, tetapi pemimpin kita rakus menjarah duit kita sendiri. Jadi hari ini kalau kita lagi masih diperbodohkan oleh Hamzah Zainuddin, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka selamanya kita akan bodoh dan kita akan menanggung hutang negara ini sampai ke cucu cicit kita. Mereka-mereka ini kan kaya raya bersama dengan anak beranak, bersama dengan menantu, bersama dengan kroni. Dan kemungkinan kalau negara ini dah hancur lebur, mereka akan lari tinggal di luar negara. Jadi mereka ini adalah penderhaka. Mereka merompak duit dalam negara ini, pergi letak di luar negara. Itu pun dah satu lagi masalah yang mereka lakukan. Penderhakaan besar yang mereka lakukan. Jadi kita kena tolak mereka-mereka ini. Dan saya percaya apa yang berlaku ini membabitkan Hamzah Zainuddin. Dan saya percaya dia juga membabitkan budak kita, iaitu budak Hamzah Zainuddin. Sebab mereka ini boleh lepas keluar negara dengan tanpa pengetahuan. Sepatutnya SPRM tahu benda ini. Dan saya percaya ini perlu kita siasat dan kita perlu teliti di waktu akan datang. Kita tidak nak penjenayah-penjenayah kita ini lepas bebas macam itu saja. Dan akhirnya mereka tinggal di luar negara. Dan kita tidak boleh nak siasat mereka. Kita tak boleh nak dakwa mereka. Dan akhirnya kita kerugian. Dan terus-menerus seperti ini. Dan kita lihat bahawa negara ini seolah-olah melindungi mereka-mereka yang punya kuasa. Mereka-mereka yang punya duit. Dan negara ini akan hancur lebur kalau kita terus-terus macam ni. Jadi saya percaya kerajaan yang ada hari ini, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan membersihkan perkara ini dengan begitu segera. Dan saya harap cepat-cepat dakwa sekali Hamzah Zainuddin, dakwa sekali Muhyiddin ini cepat-cepat. Biar mereka ini diheret ke mahkamah dan mahkamah menentukan untung nasib mereka. Supaya tidak lagi ahli-ahli politik ini membuat pembohongan besar-besar kepada rakyat demi untuk kepentingan pribadi mereka, yang akhirnya negara ini menjadi papa kedana dengan hutang yang telah pun dijana oleh pemimpin bangang kita seperti mana Perikatan Nasional ini. Yang mana PAS ada di dalam mereka. PAS ini kerjanya mencari untung politik, yang mana PAS hanya makan sisa-sisa daripada mereka. Dan PAS terus berbahagia dan bersekongkol dalam isu ini demi untuk kepentingan pribadi juga. So sekian saja ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Saya harap SPRM panggil Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengetahui di mana anak menantu dia ini berada. Dan Hamzah Zainuddin tanya, tangkap kalau dia salah. Jangan bagi ruang. Jangan dia ingat dia bekas Menteri KDN, besar sangat dia. So itu ulasan saya. Sekian, terima kasih.